الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمالنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين وممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita, marilah sama-sama tuan-tuan, puan-puan, para imarah rumah Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita buka dengan kita baca sekali umum kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh baginda, para sahabat baginda, para alim ulama yang telah mendengarkan kita, dan juga ahli-ahli kita yang mana telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Fadil Tuan Osman Yahya selaku pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Quraisy Al-Mahulu, yang saya hormati barisan para pegawai Masjid Aisyah, yang saya hormati barisan dari Kuasa Masjid, tuan-tuan, para imarah, puan-puan, anak-anak dari Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Allah izinkan kita bertemu dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan macam biasalah panjatkan i'tikaf kita pada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah pada ketika ini. Mudah-mudahan dengan segala perbuatan yang kita lakukan ini, sama ada lain pada i'tikafnya, sembahyang, zikir, dan juga semua dengan yang Allah diterima pakai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan kita yang terbaik untuk kita nak bertemu dengan Allah Khaliq pencipta kita pada hari nantinya. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti pada hadis yang ketiga kita, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka dalam kitab kita yang mana dikarang, disyarahkan oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman daripada Pulau Pinang ini, adalah pada muka surat 120, tuan-tuan. Hadis yang ketiga kita, An Abi Abdul Rahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ini adalah matan hadisnya yang mana Nabi pernah bagi tahu, didengari oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Dulu kita bicaralah kenapa diletakkan dengan radhiyallahu anhuma dan juga sebagainya. Kata Nabi, dibina Islam itu dengan 5 perkara. Terdirinya Islam agama ini dengan 5 perkara. Yang pertamanya syahadah, yang keduanya sembahyang, ketiganya zakat, keempatnya haji, kelimanya adalah puasa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada minggu lepas kita dah tengok dah kita sejauh kita yang lama ni, tuan-tuan ni, kita dah tengok dah kenapa didahulukan haji berbanding dengan puasa. Dan soalan tu telah kita jawab pada minggu lepas ni, tuan-tuan. Walaupun didahulukan haji berbanding dengan puasa, tapi tertibnya ada puasa itu lebih utama daripada haji. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebentar sikit lagi
kitab Arab kita ni tuan-tuan, sebelum kita semua bacaan kitab kita yang hijau ni, maka dia berkata kepada kita adalah yang pertamanya adalah syahadah. Syahadah ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah bahas dah dulu ni tuan-tuan. Yang kedua adalah dia kata adalah iqamis solah, mendirikan akan sembahyang. Mendirikan sembahyang ini dia berkata kepada kita amalun badani yashtamilu ala qaulin wa fi'lin. Amalan perbuatan bersudut badan kita, yang mana dia merangkumi akan perkataan kita dan juga akan perbuatan kita. Ini adalah sembahyang ni tuan-tuan. Dia ada beza, ada ibadat yang mengunsurkan akan amalan perbuatan kita, badan kita ini. Ada ibadat dia merangkumi harta benda, ada juga ibadat dia merangkumi join di antara badan dan juga harta benda, tuan-tuan. Baik, yang keduanya adalah sembahyang. Yang ketiganya adalah ita'iz zakah, adalah menunaikan zakat. Ibadatun maliyah, ini adalah ibadat zakat, ini adalah ibadat yang mengusulkan pada harta benda. Tak libat tentang badan, tak libat tentang roh kita ni, dalaman kita, dan juga tak libat tentang dua benda tadi, tak campur tuan-tuan. Maka ibadat zakat ini adalah ibadat berunsur harta benda, la badaniyah, dia tidaklah merangkumi akan perbuatan badan kita ini. Wa qaulul ghani yajibu an yuwasiluha lil faqir, maka hendaklah seorang yang mempunyai harta yang banyak ini, dia hendaklah menyalurkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang fakir. Dulu kita tengok dah tuan-tuan, takrifan fakir bagaimana, miskin bagaimana, dan juga sebagainya. Yang berikutnya, dia berkata kepada kita adalah wasaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini, dia berkata kepada kita dalam kitab Arab ini, ibadatun badaniyatun lakin min naw'in akhar. Ibadat yang kata puasa ini adalah ibadat yang sama ibadat dengan sembahyang, tetapi dia punya cabangan yang berlainan. Makna kata satu ibadat yang sama, ibadat badaniyah, ibadat tentang badan kita tuan-tuan. Solat adalah tentang badan kita, puasa juga tentang badan kita, tetapi cara menunaikan ibadat ini ada berbeza tuan-tuan. Ibadat solat dia merangkumi perkataan dan juga perbuatan kita, tetapi ibadat puasa ini dia berkata kepada kita ibadah badaniyatun lakin min naw'in akhar, yang mana tidak campur dengan ibadat sembahyang. As-salatu badaniyatu lakinnaha fi'lun, sembahyang ini dia ada kaitan tentang perbuatan. Was-siyamu badani, sembahyang apa dia, ibadat puasa juga adalah ibadat berunsurkan badan. Lakinnahu kaful wa tarak, tetapi dia bukan melibatkan akan perbuatan, tetapi dia melibatkan akan meninggalkan perbuatan. Tuan-tuan, baik. Li'annahu qad yasahalu 'ala al-insan an yaf'ala, kerana mudah ibadat puasa ini untuk melakukan dia. Was'abu 'alaihi an yukaffi, maka tapi dia payah untuk dia nak menutupkan benda yang dia suka. Tuan-tuan, kita tak faham lagi tuan-tuan. Nanti kita akan jumpa nanti ni. Baik. Kemudian dia kata kepada kita adalah haji. Haji ini dalam kitab Arab kita dia berkata kepada kita baina ayakuna ibadah badaniyah atau ibadatun badaniyah maliyah wa ala kulli halin bahwa imtihan. Ibadat haji ini merangkumi ibadat badan dan juga ibadat harta. Tuan-tuan, itu yang kita tengok ni. Ibadat sembahyang, maka ada kata nak sembahyang kita, dia merangkumi perbuatan dan juga perkataan. Yang keduanya zakat adalah ibadat dengan harta benda kita. Yang ketiganya puasa adalah tentang ibadat badaniyah lakin min naw'in akhar, tak sama tentang sembahyang tetapi dalam ibadat badaniyah juga, kerana dia ada perbuatan yang kita meninggalkan akan satu-satu benda. Baik, manakala haji dia merangkumi dua benda tadi, badan pun dia ambil, harta pun dia ambil. Fasarat hadhihi al-hikmah al-'azimah fi arkan Islam, maka ketahuilah bahwasanya hikmah di antara yang terbesar dijadikan rukun Islam ini. Dia berkata kepada kita tuan-tuan, ada dua. Yang pertama, badalul mahbub. Badalul mahbub ini adalah dia menarik ataupun menarik perkara yang kita suka. Menarik akan perbuatan yang kita suka akan dia. Tuan-tuan, menarik akan benda yang kita suka akan dia. Makna kata benda yang kita suka tuan-tuan, dia tarik tak.
iaitu kata badal mahbub. Yang kedua ada al-kafu 'anil mahbub, dia menutup akan benda yang kita suka. Tuan-tuan, itu hikmah. Yang pertamanya adalah menarik apa yang kita suka, seperti fi zakat. Sebagai contohnya adalah zakat. Zakat, harta benda kita suka, tuan-tuan. Kita cari duit kita cari harta benda kita, tiba-tiba benda yang kita suka itu dalam agama dia menarik akan sebahagiannya. Tuan-tuan, sebab itulah li'annal mal mahbubun ilal insan, kerana harta ini amat disukai oleh manusia. Siapa yang suka pada harta, tuan-tuan? Semua orang suka pada harta. Dia nak rumah dia besar, dia nak kenderaan dia mewah, dia nak dengan harta benda yang dia ada, contohnya. Maka semua orang kehendakkan kepada harta benda. Sebab itulah ditarikkan sedikit, tuan-tuan. Kerana inilah kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Adiyat dan juga dalam surah Al-Fajr, Al-Adiyat yang ke-8, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al-Fajr dan ayat yang ke-20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tuan-tuan, itu nah Allah tarik akan nikmat, akan benda yang kita suka walaupun kita tidak menyukainya. Contoh lagu tu, tuan-tuan, tarik benda kita suka ni, kita tak suka tarik benda lagu tu, tapi Allah tarik juga akan sebahagiannya, tuan-tuan. Pasal apa? Imtihan merupakan satu ujian dan juga cabaran bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya al-kafu 'an mahbub, menutupi akan perkara benda yang orang suka. Tuan-tuan, kita suka benda tu, tapi Allah tutup akan dia, agama tutup akan dia, tuan-tuan. Yang tadi tarik, yang ni benda tu suka, benda tu ada, tapi tutup sat, tuan-tuan. Baik, fi siyami, sebagai contohnya adalah berpuasa, kama jaa fil hadis al-qudsi, seperti mana yang disebut dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, yang mana meninggalkan akan makanannya, benda yang suka, bak makan, tuan-tuan. Siapa yang tak suka bak makan? Tambah-tambah pula kena dengan sup dia bok, tuan-tuan. Allah, dia hirup pun macam tak nak kata apa ada, tuan-tuan. Lepas tu pula kambing masak kurma. Oi, tuan-tuan ni, bukan dekat masak kurma, kambing golek pun ada, tuan-tuan. Lepas tu tulang kambing golek tu dia pergi rebus pula, tuan-tuan. Ar-Rahman golek tu tak ada. Contoh lagu tu. Dan dia main kelapak, dia main semua, tuan-tuan. Ini adalah benda yang orang suka. Makan, meninggalkan akan makanan, meninggalkan akan minuman, meninggalkan akan nafsu syahwat pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Min ajli, kerana aku, iaitulah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Imtihan bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan juga puan-puan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dalam kitab kita muka surat Fatih 20, qala Arifu rahimahullahu ta'ala. Jadi kita tengok dah film lepas ni, tuan-tuan, tentang perang Khandaq dan juga sebagainya, Abdullah bin Umar ni. Maka Al-Imam Nawawi berkata kepada kita, hadis ini terhitung satu hadis yang sangat besar akan nilainya, yang menerangkan dasar-dasar dalam agama Islam dan asas hukumnya. Kerana itulah beliau menjadikan hadis ini satu pada hadis 40 yang harus dipelajari oleh ulama Islam. Dia ulang balik, tuan-tuan. Hadis yang kedua menerangkan kepada kita juga tentang rukun Islam. Mai hadis yang ketiga juga ini juga menerangkan dan bukan makna kata ada benda yang penting yang nak pada kita ni, tuan-tuan. Sementara itu Imam Bukhari sendiri masukkan hadis ini ke dalam kitabnya Al-Iman untuk dia kata menerangkan bahawa Islam dijadikan nama bagi pekerjaan, dan Islam adalah iman ini kadang-kadang ada satu pengertian kita tak faham, nanti dia akan jelas pada kita. Baik, qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, perkara yang berkenaan dengan sendi agama Islam diamai pada kalimah buniyal Islamu. Ya tuan-tuan, terjemahan akan kalimah buniyal Islamu, Islam itu didirikan, tuan-tuan, dengan 5 sendi. Ini kita ulang balik dia, tuan-tuan. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW menerangkan sendi agama Islam, iaitu Islam itu didirikan daripada 5 sendi yang menjadi sebagai rukunnya yang amat penting. 5 sendi itu dikenali sebagai rukun Islam yang masuk kepada bahagian fardu ain. Fardu ain ini adalah diwajibkan atas setiap orang Islam yang mengerjakannya menurut ketentuan hukumnya. Benar, makna kata bila masuk kalimah fardu ain, bukannya fardu kifayah, wajib bagi orang Islam ini dia buat benda tu. Tak kira lah baru masuk Islam ataupun dah lama masuk Islam ataupun dah sedia ada dalam Islam ni, tuan-tuan. Maka perkara ini bergelar sebagai seorang Muslim wajib
fardu ain, dia belajar tentangnya. Belajar tentang mengucap, belajar tentang sembahyang, belajar tentang puasa, belajar tentang zakat, belajar tentang haji, maka wajib bagi orang ni tuan-tuan, fardu ain adalah mengikut hukumnya. Selain pada itu, ada lagi perkara-perkara yang lain yang bahagian atau cabangan daripadanya, bahawa dalam terangan yang lalu diterangkan pengertian ataupun takrifan iman ialah tasdik. Dia dah ulang balik, dia ada kaitan dengan hadis yang kedua kita. Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Auza'i dan juga sebagainya, maka mereka mentakrifkan. Ni kalau tuan-tuan tengok balik, kalau tuan-tuan masih sedikit ingat, pengertian iman ini yang saya sebut dulu ni, al-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisani wal amal bil arkani. Tuan-tuan, maka ada berkata sebagai contohnya, takrifan ini adalah tasdik, membenarkan hati kita ini, iaitu membenarkan di hadis segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam ialah melaksanakan apa yang dibawanya dengan amalan. Iman yang disejahterakan seorang iman itu ialah memberikan pimpinan pada hatinya untuk beramal dengan amalan yang manfaat, menjauhinya daripada segala yang dilarang. Yang itu adalah sebagai perisai bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada Allah, ini kita ulang balik tuan-tuan, bukan sekadar kita bertutur dengan perkara-perkara kita, dengan perkataan kita, dia mesti ada dengan hati kita. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok Al-Imam Hasan itu Al-Basri berkata kepada kita tuan-tuan tentang takrifan iman. Al-iman ini laisa bitakhalli wala bitamanni. Iman ini bukan hanya persiasan berseluaran sahaja. Dia cakap benda yang baik, dalaman dia terelok, maka raddallah, Allah Ta'ala akan menolakkan perbuatannya. Tetapi kata Imam Hasan Al-Banna lagi, dia berkata kepada kita, kalaulah dia tu berkata dengan perkataan yang baik, amalan dia baik, dan juga dalaman dia juga adalah baik, rafa'allahu al-amal, Allah Ta'ala akan mengangkat amalan perbuatannya itu. Maka untunglah tuan-tuan kalau ada sifat kita ni tuan-tuan selari dengan apa yang kita dulu kata. Bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Tambah-tambah kata-kata nak main, nak bagi ajak orang, contohnya tuan-tuan, nak ajak orang, nak bagi faham, tak kira lah sama ada cikgu ke, di sekolah ke, di universiti ke, di mana-mana tempat ke tuan-tuan, dia mesti selari dengan apa yang dia kata. Tuan-tuan, dia kena ada niat yang baik. Itu tak sampai kepada dia tuan-tuan ni, tak sampai kepada orang yang nak diberikan pelajaran itu. Contoh baik, maka dia berkata kepada kita lagi tuan-tuan, iman ini, Islam ini menyelamatkan seorang yang membawa penyerahan kepada Allah dalam segala perkara yang ditetapkan, dan membataskan atau mencegahkan diri daripada melampaui segala sekatannya. Ada sekatan yang kita nak kena ambil peduli. Tuan-tuan, ada sekatan yang mana kita nak kena ambil peduli. Contohnya apa dia? Dulu kita sebut dah, dalam bab pergaulan laki-laki dan juga perempuan. Tuan-tuan, tak ada masalah nak kenal, boleh. Ta'arafu, untuk kamu berkenalan di antara satu sama lain. Tuan-tuan, nak kenal tak ada masalah, tapi jangan melampaui batas. Allah kata dalam Al-Quran, Islam ajak lagu tu, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekatkan diri kamu dengan zina. Tuan-tuan, nak zina pun tak bagi, nak dekatkan diri dengan zina juga Allah tak bagi. Yang tu adalah dari melampaui segala sekatannya. Allah sekat lagu tu, agama sekat lagu tu, Islam kata lagu tu, sudahlah. Tuan-tuan, maka janganlah kita melanggar apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kita kata aku sayang kepada Allah, aku sayang kepada Nabi, tiba-tiba perbuatan kita tidak menunjukkan kita sayang kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mudah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, katakanlah wahai Muhammad, kalau mereka kasihkan kepada Allah, maka ikutlah engkau wahai Muhammad, nescaya akan perbuatan itu akan mendapat kasih pada aku ini, diampunkan dosa mereka. Nak ikut Nabi bagaimana tuan-tuan? Apa yang dibawa lagu tu lah. Apa yang dilarang lagu tu, maka jangan kita melakukannya. Apa yang disuruh kita buat, buat, tak ada masalah. Macam itulah yang katakan membataskan atau mencegah diri daripada
melampaui segala sekatannya. Sama ada bab maksiat, sama ada bab ibadat, benda yang dilarang jangan buat. Jadi kadang-kadang kita nampak surah sekatannya ada bab maksiat, ibadat pun sama. Ada ibadat kita akan jumpa nanti ni tuan-tuan. Dan ada hadis yang kelima ni. Contoh macam zikir. Zikir adalah benda yang baik. Tapi jangan pula kita pandai-pandai ditambah sebagaimana yang tidak dibawa dalam agama kita ni tuan-tuan. Kita ada kepada tuan-tuan, kita azkar tersebut. Ada lagi tahu minggu depan yang lebih tambah tu warham Muhammad dan wa ali Muhammad tu ada. Saya pun tak tahu. Ada. Tak ada. Dia cerita lagu ni, cerita balik lah. Dalam bab zikir dia tuan-tuan. Ada sekatan-sekatan tuan-tuan. Dalam bab selawat pada Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Azkar ada sebut. Tak tahu sebut disebut pada malam ni. Dalam kitab Al-Azkar ada sebut segala pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, ulama kata termasuklah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia kata jangan pandai-pandai, contoh lagu tu lah, saya guna bahasa lagu tu. Jangan pandai-pandai kisahkan di antara salam dan juga selawat kepada Nabi sallallahu, itu adalah salawat, wa sallam alaih, dan juga salam kepada Nabi. Jangan pandai-pandai dipisah sallallahu alaihi, contoh lagu tu. Dua tak duk, dia berhenti lama Ustaz, wa sallam alaih, maka ditegah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, yang tu sama tu sallallahu wa sallam alaih, contoh lagu tu. Ni belum musuh nak main dah, dia main kalimah tu. Tuan-tuan, dah ada tengah main. Sallallahu wa sallam alaih, sebut bagi elok, jangan buat kerat-kerat. Tuan-tuan, ulama dia melarang akan perbuatan semikian. Tu satu bab. Satu bab yang lain, ada ulama pada zaman Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia ditambah kalimah warham Muhammadan wa ali Muhammad. Semoga sejahteralah, rahmatilah akan Muhammad, dan juga rahmatilah akan keluarga ahli keturunan Muhammad. Kita kata baiklah tuan-tuan. Tetapi dirotkan oleh imam yang lain. Dalam tu juga Al-Azkar itu kata pada kita ni tuan-tuan, dinafikan akan zikir tersebut. Jangan dia kata lagu tu. Sebab ada imam yang mengatakan bahawasanya siapa-siapa yang pergi tambah akan perbuatan itu, maka perbuatan itu pelakunya adalah kurang pada sudut akalnya. Sebab kurang pada sudut akal. Kerana Nabi ajak lagu tu lah. Jangan duk tambah, jangan duk kurang. Tuan-tuan, cukuplah kita nak ikut Nabi, tapi kita kadang-kadang kita belajar dan juga sebagainya. Sebab itu pentingnya tuan-tuan, kita belajar, kita mengaji dan juga sebagainya. Tetapi Allah SWT sekalian, itu adalah prosedur ibadat. Baik, iman ada mempunyai rukunnya, Islam juga mempunyai rukunnya. Iman ada 6, rukun Islam ada 5. Dan saya agak kepada orang-orang yang nak kahwin, saya kata tak salah bagi juru nikah. Kalau dekat dalam negeri Kedah kita ni tuan-tuan, juru nikah adalah imam. Tuan-tuan, imam merangkap juru nikah, penduduk pendaftar, dan imam juga merangkap sebagai pengerusi jawatan kuasa masjid. 3 topi dia pegang. Tuan-tuan, kerja cukup berat tuan-tuan. Berapa ramai dah yang main jumpa dan juga sebagainya. Baru ni main seorang. Tuan-tuan, muda ni, 12 belah sana. Main seorang. Dia kata tak boleh pergi. Dia kata berat. Dia kata dengan kerja hakiki lagi, nak pantau juga sebagainya. Berat. Dia kata nak tinggal. Kata jangan. Yang mana boleh buat lah. Yang ni ada tanggungjawab dan juga sebagainya. Allah pilih tu bukannya sia-sia nak khidmat untuk rumah dia. Kita ada pujuk lagu tu lah. Berat. Orang kata macam-macam dan juga sebagainya. Baik, boleh tajuk kita tadi. Contoh macam kata pernikahan. Dan saya kata pada imam-imam, dan saya kata pada orang-orang yang nak kahwin, termasuk dalam kursus kahwin ni tuan-tuan, saya kata tak salah bagi imam sebagai juru nikah ni, dia tanya dulu bagi orang yang nak kahwin tu tentang mengucap. Tak salah. Tapi cara imam tanya tu bagaimana? Contoh, ada imam dia tanya waktu nak sign borang. Waktu pertama-tama ada sign borang, dia tapis dulu. Ni macam mana rukun iman ada apa? Rukun Islam ada apa? Mengucap bagaimana? Sambil tu sign. Kan? Mengucap bagaimana? Tak kata mengucap. Nak kahwin lagu mana? Kena bercas dah. Tak ada masalah kan? Tak ada salah pun.
Tuan-tuan, dalam daerah dulu. Daerah dulu ni. Hantar surat layak main jabat agama. Tak ni, dia kata apa? Tolong pantau imam majlis sekian. Pasal apa ni? Dia kata imam tu tanya pengantin lelaki sampai pengantin lelaki tak boleh nak jawab. Dia buat lagu tu. Tuan-tuan, memalukan, mengaibkan pengantin lelaki. Setipu bi. Imam tanya apa? Mana ni? Dia kata, dia baklah nampak sekali-sekali mati ni. Dia tu ke? Dia kata, awak imam, masalah apa ni? Dia tak puas hati. Tak Syekh, saya tanya mengucapnya. Tu pun dia tak boleh nak mengucap. Saya boleh tiap lah sikit, takkan salah kot tu Syekh. Dia kata lagu tu. Kan, mengucap pun tak reti. Bayangkan tengok, nak nikah lagu mana? Orang mengucap pun tak kenal Tuhan dia lagu mana, Nabi Muhammad lagu mana. Nak jaga anak dengan orang out. Takkan tak boleh kot. Saya tersentuh sikit je. Bak mengucap ni tak reti ke? Ni habaq sikit mengucap ni sekian saya boleh tiap lah sikit. Takkan tu pun mengaibkan pengantin. Dia kata tak apa teruskan. Kena agak itu. Kadang-kadang kita tengok balik ni tempat tamah menantu-menantu kita nak main ni, tengok balik lah. Sebab tu lah dalam pemilihan menantu, tuan-tuan, menantu ni, maka kata Nabi Muhammad SAW, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kata Nabi, tuan-tuan, kata Nabi Muhammad SAW, jika datang kepada kamu seorang lelaki yang mana kamu redha akan agamanya, kamu redha akan akhlaknya, fazawwijuhu, maka kahwinlah kamu akan anak kamu dengannya. Kalau kamu tak kahwin, tuan-tuan, dengan seorang lelaki yang mana kamu redha akan agamanya, kamu redha akan akhlaknya, nescayalah akan berlakunya kehancuran di muka bumi ini, kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Nabi ajak pada kita. Nabi ajak pada kita nak lepas anak dara kita, nak lepas anak perempuan kita ni, tuan-tuan. Jangan sebenarnya tengok tu lelaki tu lagu mana, dia boleh tak sembahyang ni lagu mana, dia boleh tak mengucap ni lagu mana, dia boleh tak jaga agama. Kalau dia boleh jaga agama, akhlak dia confirm baik. Bila jaga agama, akhlak confirm baik, anak perempuan kita juga akan baik bersama dengan dia. Nabi kata lagu tu. Nabi tak kata kalau datang kepada kamu, idza khataba ilaikum, jika datang kepada kamu seorang lelaki yang mana hartanya banyak, berkahwinlah kamu akan anak perempuan kamu dengannya. Tak ada. Tuan-tuan, Nabi pun tak kata jika datang kepada kamu seorang lelaki yang handsome. Tak ada. Yang mana kacak penampilannya, yang mana hartanya banyak, contoh, maka kahwinlah kamu dengan anak perempuannya. Tak ada. Tuan-tuan, tak ada. Semua Nabi tekan tentang agama. Macam tu juga dengan apa lelaki nak berkahwin. Kata Nabi Muhammad SAW, ni masuk ke mana berkahwin? Contoh lagu dulu ni, laki-laki nak kahwin, tunkahul mar'atu li arba'in, maka nikahlah kamu dengan seorang perempuan dengan 4 perkara, kata Nabi. 4 perkara kata Nabi itu, tuan. Nabi suruh tengok fakar mizatiddi, tengoklah agama perempuan tu ada kata tak. Ni pasal min cendok ikut dah, yang penting dia comel. Yang penting apa ni? Semua. Ni tak tahu nak kata lah, tuan-tuan. Cara sebujang nak kahwin dengan darah satu bab. Ni yang dah ada isteri nak kahwin lagi satu bab. Tuan-tuan, tunggu kahwinlah 2, 3, 4, tak ada masalah, tuan-tuan. Kalau ada kemampuan. Ni nak bagi kemampuan apa pun tak ada. 10 ringgit pun tak ada lah dompet tu pun gagah nikah. Sampai kata isteri mainlah merayu tu, tolonglah buat macam mana ni, kata saya ni dekat rumah tak ada apa. Sebab tak ada apa ni, suami nikah ada hak baru pula, dia tinggal hak tua ni buat tergena. Dia kata begitu. Tuan-tuan, kalau kemampuan tak ada masalah, hak tu terjaga. Ni masalahnya mampu pun dah. Ni mula kita berjalan. Tunggu dia kata, kita kena kahwin, kita kena amanah. Yang kahwinan tak apalah, teruskanlah. Baik. Kata Allah SWT, saya tak kata kat siapa-siapa. Yang mana dah kahwin lah. Macam mana duduk. Tapi hak tu kena ditunaikan. Baik. Macam hari tadi, tuan-tuan. Kok mana yang pergi ikut turun. Baik.
Islam ada mempunyai rukunnya, Islam juga mempunyai rukunnya. Dan pada hadis tersebut diterangkan 5 perkara yang disendi untuk pendirian agama Islam yang dikatakan sebagai rukunnya dan juga tiangnya. Islam diumpamakan sebagai satu binaan yang didirikan di atas tiang-tiangnya. Yang ni dia masuk balik dalam kitab dari kita yang lama. Dan tidak jadi kita yang lama ni model ni. Dia beri contoh macam dengan rumah. Tuan-tuan, rumah. Tuan-tuan mesti ingat ni tuan-tuan. Ada banyak betul. Sebagai satu binaan yang didirikan di atas tiang-tiangnya. Kekuatan dan juga kesempatan binaan itu adalah kerana keteguhan tiang-tiangnya. Sebaliknya, kegoncangan atau keruntuhan sebahagian tiang-tiang itu adalah kerana tiang itu telah patah atau telah reput, walaupun binaan itu tetap disebut sebagai rumah. Ada banyak betul. Dengan betul. Tuan-tuan, dia tidak urai dah. Yang lepas ni tentang rumah ni tuan-tuan ni. Habis tiang ni, habis dah rumah. Tak ada orang buat, kalau tuan mesti ingat, tak ada orang buat bumbung dulu. Tak ada orang buat, dan dengan apa dia tiba-tiba pasang apa pintu dulu, lepas tu baru naik tiang. Tuan-tuan, tak ada. Dekat Maha Tower tu, naik tiang dulu tuan-tuan ni. Pekat elok dia punya simen tu tuan-tuan. Tu pun dia ada bantuan dia, ada kadar bantuan tuan-tuan. Nak bagi simen tu tahan lama, nak bagi tiang tu tahan lama tuan-tuan. Dan ada kadar-kadar dia tak buat dengan tiba-tiba, dia buat dengan dinding dulu, lepas tu dia buat tiang pula. Nak buat masjid kita ni tuan-tuan, dia tiang dulu. Macam tu lah juga dalam agama kita ni. Dia ada tiang-tiang, penuhnya tiang itu, maka lengkaplah agama ini. Baik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, lagi demikian pula agama Islam, kekurangan salah satu rukunnya atau lebih adalah menyebabkan kekurangannya nilai orang Islam. Bahkan hadis yang lain ditegaskan bahawa keruntuhan agama kerana meninggalkan salah satu rukunnya yang amat penting, iaitu sembahyang yang dianggap sebagai tiang agama. Sembahyang tuan-tuan, sembahyang. Saya tak tahu lah tuan. Kadang-kadang tu tak tahu lah. Nak tekan ke sembahyang ni tak nak tekan. Benda yang biasa ditekankan. Benda biasa tuan-tuan. Tapi benda biasa tu pun tak boleh nak jaga tuan-tuan sebab sembahyang. Benda lain dia jaga, anak tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata. Dalam Quran kata sembahyang ini dapat mencegah berbagai perkara yang mungkar, perkara yang tak baik-baik. Dia tak mau nak sembahyang. Itu yang jadi maksiat lembak pada hari ini. Tadi saya seorang, tak tahu dalam ni dia ada tak ada. Tadi saya minta Ustaz, kalau ada dalam malam ni, saya minta Ustaz izin. Sebab kisah dia tu menjepit hati. Masalah rumah tangga. Tuan-tuan, dia kata saya sembahyang, dia kata. Tapi Pak Saifah masalah tu jadi dekat saya. Yang main tu laki-laki. Yang main tu laki-laki. Dia kata Pak Saifah ni, dia kata Pak Saifah saya diuji. Saya sembahyang. Tapi Pak Saifah rumah tangga saya tak sama dengan rumah tangga orang lain. Saya tengok orang lain bahagia dengan isteri. Saya nak juga macam tu. Saya tengok isteri dia pun seronok bersama dengan lelaki dia. Saya nak macam tu. Tapi Pak Saifah saya tak dapat ni, dia kata. Saya sembahyang. Nah, tak apa. Saya tak kata apa. Biar dia luar ni. Ada kata-katanya, dia kata apa dia? Mungkinlah ada kata Allah nak beritahu dekat saya. Lah ni saya rasa macam dengan satu kerugian, dia kata. Saya sembahyang tapi saya rasa kosong dalam saya. Dia buat ayat lagu tu. Saya sembahyang tapi saya rasa kosong dalam saya. Saya tak apa maksud dia apa? Mungkinlah dia kata sebab saya tak hayati ikut sembahyang tu apa dia. Hak tu dia bagi. Tuan-tuan, dia sembahyang tapi dia rasa kosong dalam dia, macam dengan tidak ada apa-apa. Mungkin dia kata Allah dah detik kat saya ni, dan hikmah sembahyang tu pun saya kena faham pun bacaan saya ni pada lepas ni. Mungkinlah Allah uji dia macam tu. Saya kata abang hebat. Dia kata Pak Saifah saya diuji. Saya abang ada 2 perkara. Yang pertamanya adalah disebabkan ujian ini tanda kesayang Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Yang kedua, Allah tak mau biar dia hidup dalam kerekaan dunia. Dan tambah lagi jaga hubungan dengan Allah. Insya-Allah yang lain semua akan terjaga. Itu je kita ngomong. Kita bagi sabar ada ujian rumah tangga. Bawa dia sembahyang tapi dia rasa ayat itu dia rasa kosong, dia kata. Dan batu kata
kita tengok ni imam-imam kita, ulama-ulama kita ni tuan-tuan, kita sembahyang macam mana kita nak kena buat. Nak bagi rasa terisi. Bukan setakat kita sembahyang, kita angkat takbir, kita rokok, kita sujud, kita bagi salam, sudah habis lagu tu. Bahkan kita tengok isi dak sembahyang kita tu tuan-tuan. Itu tempat lain lah. Tuan-tuan, itu tempat lain, tempat yang lain tuan-tuan. Macam contoh hari Jumaat. Hari Jumaat. Kadang-kadang tu hanya main boleh sembahyang, pahala Jumaat tu tak ada. Tuan-tuan, kadang-kadang ya Allah, aku nak buat macam mana ni? Teguk dah. Kan kita tengok tu benda tak comel, benda yang kita boleh perbaik. Kita tahu benda lagu tu. Macam contohlah, tuan-tuan tahu benda lagu tu tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan. Tuan-tuan pasal lagu mana? Tuan-tuan tak boleh pilih ni. Aku nak kena buat itu benda ni. Tuan-tuan, dia ada imam, ada surat baru. Saya boleh dah naik khutbah lepas ni. Tu. Tak lama dah naik khutbah. Buat lama tahan. Tuan-tuan, lepas ni dapat lesen dah naik khutbah lepas ni. Tuan-tuan, tunggu belum khutbah subuh dulu. Dah semua bawa surat berpeluang kan. Kita benar boleh nak khutbah lah lepas ni. Lega. Tak, sebab kadang-kadang tu peringatan pada kita. Dia kata, ada yang kata jangan duk sentuh lah sebelum Jumaat, tak bagus. Dah Jumaat tu yang ramai-ramai tu. Sentuh sikit je, 5 minit cukup lah. Peringat kepada mereka ini, jangan duk buat perkara yang tak elok. Main Jumaat ni, Jumaat lah bagi elok. Hanya waktu Jumaat ni, bukan setakat ambil pahala sembahyang Jumaat. Kita ambil lagi pahala Jumaat tu banyak bagi ada. Ni tak main sembahyang, boleh sembahyang je. Tapi pahala Jumaat tu tak ada, rugi tak tuan-tuan, rugi. Tuan-tuan, masuk masjid tak i'tikaf, masuk masjid tak sembahyang dulu 2 rakaat, masuk masjid buat macam-macam, masuk masjid main handset, masuk masjid main Facebook, main WhatsApp juga sebagainya. Benda lagu tu tinggal cat dekat luar. Ni dah kali terjadi dah tuan-tuan, terjadi dah. Tak nak peringat balik. Benar, peringat balik. Macam mana yang ulama-ulama dulu kata kepada kita, yang mana masuk dalam masjid, apa yang dia kena buat dan juga sebagainya. Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dan sembahyang ini dia kata dia anggap sebagai satu tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadaraddin. Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan akan sembahyang, maka dia mendirikan akan agamanya. Siapa-siapa yang meninggalkan akan sembahyang, bermakna dia meruntuhkan akan agamanya. Kita alhamdulillah Allah pilih kita clear mak sembahyang. Tuan-tuan, saya sentuh banyak dah anak-anak kita bagaimana pada hari ini. Saya pergi masjid pada Alam baru ni tuan-tuan. Imam Masjid Sulaiman pagi. Dia kata, saya belum main kan? Kita bagi sedikit penghargaan kepada mantan ahli jawatan kuasa masjid. Kan, pergilah, tak ada masalah. Elok-elok tadi tu kata, tadi alang-alang main masjid kami ni, boleh tak tazkirah dulu? Dia buat lagu dulu dah. Kan, tak apalah, saya pergi bagi tazkirah apa semua. Betulan pergi sampai lewat waktu maghrib. Kalau nak pergi main pada puah tu, nak sampai kepada lalang ni, lambat sikit lah. Bukan dalam kaki start tu tuan-tuan. Dan main pula dengan ada kaki 4 tengah jalan apa semua tu, kena break juga lah. Kan, sampai lewat rakaat yang kedua baru sampai. Dia ada parti dalam masjid ni tuan-tuan. Bila sampai rakaat kedua ni, saya nampak macam ada suasana yang lain. Bukan nak kata masjid tuan-tuan ni tak bagus. Tuan-tuan, dari masjid berlalang, tuan-tuan berbaca tengok. Budak-budak sebagai dengan orang tua. Tuan-tuan, budak-budak duduk sebagai orang tua. Nek heran tu tuan-tuan. Bila dia lagu tu habis pokok semua program tu semua, elok-elok habis nak keluar masjid, saya tanya pada Tuan Imam. Kata Tuan Imam, macam ni ke dekat masjid ni? Awak tak cakap, salah ke? Dia kata, tak salah, nampak pelik. Pelik macam mana bukan? Budak-budak sebagai dengan orang tua, macam ni ke? Sebab saya tengok waktu Aisyah. Kan, atau waktu maghrib tengok ada sedar. Waktu Aisyah tengok lagi sedar. Budak-budak tu dia main duduk seluar depan. Tuan-tuan, budak-budak yang duduk lari kat luar tu tuan-tuan tu, nak main nusa depan ni. Dan macam ni kata Imam. Macam ni. Awak, pelik kan? Tak, saya nampak pelik kata. Masjid lain, kadang-kadang dia tak benar budak-budak. Saya kata, budak-budak belakang. Budak-budak belakang. Tambah orang contoh lah kan. Dulu. Sampai saya pun macam tu juga lah. Tuan-tuan, budak-budak belakang. Budak-budak belakang. Tuan-tuan, masjid ni dah, macam kali dah. Tak pernah pun nak saya lihat ada belakang tuan-tuan. Tak ada. Tunggu, ada masjid yang dulu-dulu tuan-tuan. Kan? Dia tanya balik kat saya. Saya dekat dia. Macam ni kata Imam, budak-budak tu sebagai dengan orang tua. Dia tanya macam ni dia lah. Awak Syekh, pelik ke? Tak pelik eh? Dia kata. Lepas tu dia tanya, dia kata pelik kat saya. Kata Syekh mengaji, saya pun mengaji.
Saya jumpa tak dalam kitab fiqh yang melarang budak-budak duduk satu saf dengan orang tua. Jahanam soalan tu. Tuan-tuan, dia mengaji ke Azhar, Mesir. Imam Haji Sulaiman tu tuan-tuan tu. Ya, dia mengaji budak dalam bilang qiraat, bidang Quran, tuan-tuan ni. Dia boleh baca bukan setakat satu qiraat tu imam tu tuan-tuan. Waktu tarawih tu dia lupa Syekh, saya buat Quran macam-macam je, ikut juga ke imam lah, yang penting clear. Tuan-tuan, kadang-kadang anak Korea ada rasa lain juga. Pas siapa? Tanya lagu pas siapa bunyi lagu ni? Contoh lagu tu. Kan, pas siapa bunyi lagu ni? Dia main tanya. Ya abanglah yang tu qiraat dah ni. Qiraat kami tak ada dengar qiraat macam ni. Dia tak ada. Tuan-tuan, tu guru qiraat tu tuan-tuan dalam kabel tu tuan-tuan. Dia ada ngaji dalam bidang qiraat ni tuan-tuan. Dia tanya pada saya ni, ada tak dalam kitab fiqh ni yang melarang budak-budak duduk satu saf dengan orang tua-tua? Ada tak Syekh? Dia imam jangan tanya lagu ni je. Saya nak jawab lagu dah. Ada. Dia kata setakat lah tak jumpa. Saya pun sama. Dia kata saya pun sama. Dia kata Syekh menaruk ya. Dia kata kalau kita nak suruh budak-budak kat belakang ni menaruk ya Syekh. Mereka tu dengan kawan-kawan mereka. Mereka bukan bayang pun berlari mengata ya. Lebih baik dia kata lah, saya hafal dekat masjid saya ni, mana-mana budak ni yang ditemani dengan orang tuanya, pastikan anak-anak duduk sebelah orang tua. Orang tua dia duduk sebelah dengan ayah, duduk sebelah dengan mak. Pasal apa? Bila duduk tepi ayahnya, tuan-tuan, budak tu confirm akan semayang. Pasal apa? Mak ada 2 kali. Tuan-tuan, mak ada 2 kali. Macam saya lah tuan-tuan. Kadang-kadang tak pujuk buat semayang, dia tengok budak lagi. Tuan-tuan, tunggu pesan kat dia kan, tak semayang ni, siap. Sampai rumah, siap. Tak dekat punya, bismillah. Tuan-tuan, betul lah kalau nak di manusia, tak ada tu lah tuan-tuan. Jadi bila dia kata kalau duduk kat belakang ni budak-budak ni tak ada akan berlari macam-macam yang dia buat. Bila duduk tepi orang tua dia, duduk tepi ayah, duduk tepi mak dia, maka solat dia akan terjamin. Mainlah, tak ada masalah. Kan, kami pun tutup sat wifi waktu semayang. Daripada wifi free tu yang budak-budak ramai ni. Tuan-tuan, daripada wifi free ni internet semua depa taklah sebab dalam tu depa ada satu jangka kuasa. Dia bagi internet percuma, tapi adalah laman-laman yang disekat. Macam laman lucah dan juga sebagainya tu. Dia ada keperkaran dalam bab tu. Tuan-tuan, dia buat lagu tu, budak-budak main penuh. Ada main waktu semayang, apa main masuk, tutup wifi. Pakat temu masuk. Tuan-tuan, habis semayang buka balik. Adalah tempoh-tempoh dia. Mungkin yang sebelah tu lagu tu padamlah tuan-tuan. Kan benda tu boleh buat, dalam handset dia boleh buat benda lagu tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka anak-anak kita ni kena ada sembahyang dalam kehidupan mereka tuan-tuan. Itu poin yang kita tahu tuan-tuan. Kalau tidak ada, maka hilanglah tiang dalam diri mereka, tiang dalam agama. Demikianlah kalau sembahyang yang menjadi salah satu rukunnya ditinggalkan berarti meruntuhkan agama. Maka bagaimana pula keadaannya kalau diikuti dengan meninggalkan puasa, zakat, haji, padahal syarat-syarat untuk mengerjakannya semua adalah cukup. Tuan-tuan, kalau kata sembahyang ni pun tak clear, ibadat yang lain macam mana? Puasa syarat dia cukup kena puasa, zakat syarat dia cukup kena keluarkan zakat, haji ni tuan, ada orang dah pergi haji dah, ada orang terima dah panggilan. Sungai Mahulu tak tahu, ada ke tak ada? Ada dia tu. Ada. Tak dengar pun. Tapi bayar ada. Tuan-tuan, ada. Baru ni apa dia ni tabung haji main dekat jabat. Dia kata minta nak buat taklimat. Salah satu masalah yang dihadapi oleh tabung haji, dia kata apa dia? Kadang-kadang ni depa tak ambil maklumat. Depa tak ambil maklumat. Tiba-tiba nama depa naik sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tak ada maklumat. Dia kata kami tak ada nombor telefon yang terkini juga sebagainya. Tu kadang-kadang kita prepare tuan-tuan. Nak keluar balik tak boleh. Pada apa? Dia suruh update dulu maklumat nombor telefon juga sebagainya. Nak elak benar lagu tu. Tuan-tuan, elok boleh pergi haji tiba-tiba nombor telefon tak ada. Tuan-tuan, tiba-tiba alamat pula tak kena. Jadi yang tuan-tuan tu, tuan-tuan yang dengar pada malam ni, apilah ambil maklumat tu tuan-tuan kat tabung haji. Pergi bagi balik status macam mana, nombor telefon, alamat juga sebagainya. Tara yang dia tabung haji kat Langkawi ni, dia kata apa dia? Nombor telefon tu tak ada dalam perkhidmatan. Kami kena beritahu pula di Korea.
Kadang-kadang rumah tu bukan dia. Tanya pula orang macam tu. Dia ni pindah tu nak bagi tahu juga kata dia ni terpilih untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Oh tak. Tapi dia tak cabaran waktu haji tu. Cabaran kan. Nak cari orang yang tak ada. Kan? Tapi kalau kita ni kan, dia ada maklumat kita ni. Nah, syarat cukup bukan semua ni, tapi dia tak mau nak buat. Dia kata pada kita ni, terus teranglah kepada diri masing-masing untuk menentukan akan jawapannya. Tengok balik sembahyang kita ni macam mana, kita dah boleh jawab. Puasa kita macam mana, kita dah boleh jawab. Haji kita macam mana, kita boleh jawab. Zakat kita macam mana tuan-tuan, kita boleh jawab. Sebab kita yang tahu sebenarnya tu. Aku terima banyak mana, aku nak bagi banyak mana. Dia pun tahu aku kena bagi banyak mana, tapi dia bagi itu tak tahu mana. Beza. Kata, "Tilah dapat zakat." Dia tanya dekat dia, panggil Ustaz Muhammad mai pun tak apa. Biar dia terang tentang zakat dan sebagainya. Biar untuk malam tu bicara tentang zakat dia tuan-tuan. Apa ni mai? Biar kita tengok zakat ni apa dia yang mereka buat ni tuan-tuan. Ambil duit kita dibagi dekat yang zakat ni, apa yang pejabat zakat tu buat tuan-tuan. Biar ni. Biar dia beritahu pada untuk malam tuan-tuan. Khusus bab zakat sahaja. Contoh lagu tu. Dan tuan-tuan juga berapa Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka saya rasa cukuplah sampai saya dulu pada malam ini 8.30 dah tuan-tuan. InsyaAllah pada minggu depan kita akan mengambil hari ini tuan-tuan. Tapi insyaAllah boleh ikut. Kita akan tengok bab syahadah, sembahyang, zakat, haji dan juga puasa ini adalah rukun yang telah pun kita tengok pada hadis yang kedua kita. Kalau ada izin dan juga rezeki, insyaAllah pada minggu depan kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dengan berbahagia Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka saya rasa cukuplah sampai sekadar di sidang pada malam ini. Yang baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kita terus berdoa pada Allah biar Allah berikan kita kekuatan yang baik, kesihatan yang baik, masa yang baik, dapat sama-sama kita imarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa-siapa yang imarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yakhsha illallah. Mereka tidak akan takut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan berduka cita. Mereka tidak akan rasa sedih dan juga sebagainya. Sebab apa? Sebab ingat kepada Allah, imarah masjid ini tuan-tuan. Maka dia adalah orang yang terbaik dalam agama ini, terbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting ikhlas kerana Allah. Itu adalah wali utama untuk amalan kita dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam silap saya minta maaf yang banyak. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.